golongan elit yang berada di universiti, tetapi hubungan kita dengan masyarakat terputus. Saya dah ingat suatu kata-kata daripada Tuan Guru saya, Tuan Guru Haji Harun. Dia kata, kalau kita mempelajari suatu ilmu ni dengan membaca, kita akan dapat pengetahuan. Tapi kalau kita mempelajari suatu ilmu ni dengan berguru, kita akan dapat dua benda. Pertama, akhlak. Kedua, kefahaman. Bukan Betul. pengetahuan dia sebut kefahaman. Betul. Al-faham. Dia Hmm. berbeza tu antara ilmu dalam konteks dia itu adalah maklumat-maklumat yang dihafal dengan faham. Faham ini adalah maklumat yang kita cerna dan akhirnya akan menimbulkan hikmah tadi yang saya sebutkan. Betul. Okay, jadi kita terus bergerak pada soalan. Saya rasa anggap ini soalan yang mungkin terakhir, mungkin. Bagi doktor, apa peranan mahasiswa Muslim dalam menegakkan nilai-nilai Islam di kampus? Ini untuk pelajar yang Muslim lah. Baik. Ataupun nilai-nilai agama kepada pelajar yang lain juga. Apa peranan orang? Sebab bila sebut university, universal. Maksudnya kita kena open lah. Definisi open tu pun kita masih kurang jelas. Kita perlu ikut dia kah? Dia ikut kita kah? Atau tidak payah kita ikut sama-sama. Kita buat idea baru. Okey, dia berbalik kepada ilmu yang akhirnya menimbulkan hikmah tadi. Sebab apabila kita bercakap tentang ilmu, kita sebagai seorang mahasiswa, kita ingin terlibat dalam masyarakat. Maka penglibatan kita itu bukan untuk mengambil manfaat daripada masyarakat, tetapi kita menjadi sumber manfaat kepada orang lain. Di situ saya fikir kesedaran itu penting untuk kita timbulkan sebelum kita pergi lebih jauh, kita menjadi panduan kepada masyarakat. Sepatutnya seorang mahasiswa, dia menjadi panduan kepada masyarakat. Dialah menjadi ejen daripada tok syekh ataupun kita kata pensyarah-pensyarah yang hebat, yang mempunyai tahap ilmu yang tinggi, mengajar orang-orang untuk menjadi ilmuwan, menjadi academician seperti beliau. Di sini kita melihat mahasiswa itu adalah ejen yang membawa ilmu teori di dalam kelas itu kepada masyarakat. Ini menarik. Saya rasa mungkin inilah idea sebenarnya Chancellor. Melalui cogan katanya leading towards innovasi society, melahirkan masyarakat inovatif kan. Dan Betul. saya pernah ingat juga NF Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim ni dia pernah cakap meuniversitikan masyarakat, memasyarakatkan universiti. Betul. Dia boleh dilihat perkara tersebut dia dalam beberapa konsep sekarang lah, contoh macam community service, transfer knowledge, itu semua adalah konsep-konsep ataupun kita kata projek-projek yang sekarang ini Universiti Malaysia Sabah sendiri memberi penekanan yang cukup jelas. Sebab apa? Sebab kita tidak hanya ingin menjadi orang ataupun golongan elit yang berada di universiti, tetapi hubungan kita dengan masyarakat terputus. Shop-shop Sehingga kan, sendirilah buat kajian. ya, betul. Dan akhirnya penulisan kita itu hanya menjadi rujukan-rujukan akademik kepada masyarakat yang mungkin di luar negara. Tetapi masyarakat di sekitar kita masih miskin. Masyarakat di sekitar kita masih sakit dengan ketiadaan ilmu, dengan kejahilan. Jadi itu akan menjadi persoalan kepada kita di akhirat nanti. Apakah peranan kita kepada masyarakat? Apakah tanggungjawab kita kepada masyarakat telah difulfill, telah penuhi sepenuhnya? Dan sekiranya sebuah universiti tidak mampu untuk menjadi ejen pembaharuan kepada masyarakat dengan pelbagai unsur yang terdapat dalam universiti, sama ada stafnya, sebagai ada pensyarahnya, termasuklah mahasiswa. Kalau mereka ini tidak mampu untuk memberi kelebihan kepada masyarakat, memberi manfaat kepada masyarakat, tiada gunalah universiti itu berada di tempat tersebut. Baiklah dia duduk di kayangan. Baiklah dia duduk di Mungkin tak apa? malu. Ya, mungkin. Okey. Bagaimana mahasiswa Muslim ni boleh terus aktif dalam komuniti kampus sambil mengekalkan integriti mereka sebagai Muslim? So, Ada sebab kalau mau ikut program ni, kadang-kadang orang sembahyang terpaksa meninggalkan sembahyangnya. Sebab mau jaga program kan. Saya tak boleh pergilah. Saya perlu jaga unit ni. betul. Saya tidak boleh buat ni lah. Nanti masa program terjejas. Jadi Hmm, saya kena tinggalkan solat saya. Macam mana tu doktor? baik.
Itu sebenarnya tanda-tanda bahawa ilmu kita sudah menjadi fitnah kepada diri kita sendiri. Ilmu kita tidak menjadi hikmah, tetapi dia menjadi penyebab kepada fitnah. Alasan untuk buat salah gitu. Sebab ilmu ini dia terdapat dia ada dua unsur dalam ilmu. Unsur yang pertama adalah prinsip, prinsip yang tidak akan berubah. Dalam kajian sosiologi pun kita akan lihat di sana ada perkara-perkara yang boleh kita anggap sebagai pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni maksudnya kita sesuaikan dengan keadaan. Kita ubah perkara tersebut untuk sesuaikan dengan realiti pada waktu itu. Dan tapi ada satu lagi perkara yang disebut sebagai prinsip. Prinsip ini apa dia? Prinsip adalah suatu perkara yang tidak akan berubah. Dia akan tegas, kekal, tidak Harga akan mati. berubah sama sama sekali. Harga mati lah. Ya, betul. Sebab itu kalau kita tengok prinsip yang paling besar dalam hidup seorang Muslim adalah solat. Tetapi solat itu bukan semestinya solat yang kita kenal mesti pergi ke masjid, mesti pergi solat berjemaah di awal waktu. Dia tidak Jubah, seperti itu. kopiah. Ya, tetapi solat yang dimaksudkan adalah solat yang dilaksanakan di dalam waktunya yang cukup luas. Sekiranya kita tengok solat Zuhur sebagai contoh, dia bermula pada kalau di Sabah ini dia bermula pada pukul 12 lebih kurang, kemudian dia tamat pada pukul 3 petang. Jadi dalam tempoh itu kita boleh melaksanakan prinsip tersebut. Jadi kita masih lagi menjaga prinsip tetapi kita tidak mengabaikan prinsip tersebut. Kita menjaga prinsip itu, melaksanakan prinsip itu, tetapi dalam rangka ataupun dalam kemampuan kita yang sebenar. Sebab itu ilmu ini perlukan kefahaman. Kita perlukan hikmah itu tadi. Bagaimana kita menyesuaikan prinsip-prinsip yang kita belajar di dalam kitab, prinsip-prinsip yang kita belajar di dalam Al-Quran, dalam sunnah dan sebagainya. Akhirnya kita dapat melaksanakan prinsip tanpa kita mengabaikan kepentingan-kepentingan yang lain. Di situ kita akan melihat keseimbangan yang cukup baik. Sebab tu kalau kita tengok dalam ilmu syariat itu sendiri kan, fiqh contemporary ataupun kita kata fiqh contemporary. Fiqh contemporary ini cukup menekankan tentang bagaimana kita ingin menyesuaikan prinsip agama itu dengan kehidupan kita yang makin rencam. Kita sekarang hidup di zaman yang cukup Kompleks. kompleks dan formal. Bila kita formal ni, dia akan menjadi masalah. Kita terpaksa menetapi waktu, kita terpaksa Temu janji. Ya, betul. Disebabkan itu, sekiranya kita lihat, ada fatwa-fatwa yang terbaru yang bercakap tentang bagaimana seseorang doktor yang terpaksa menjalankan pembedahan yang kadang-kadang memakan waktu sampai 5 jam. 5 jam ni maksudnya dia akan mengorbankan satu waktu solat. Pada waktu itu ada hikmahnya. Pada waktu itu ada fatwa yang sesuai dengan keadaan tersebut. Dia boleh menjamakkan sembahyang tanpa qasar lah. Sebab qasar ini khusus untuk orang musafir. Tetapi menjamakkan solat ini untuk orang yang dalam kesusahan. Jadi seorang doktor yang terlibat dengan kehidupan orang yang sedang patient, yang dia sedang bedah Korban itu, nyawa. nyawa orang itu, maka diberi kelonggaran kepada dia untuk menjamakkan solat supaya akhirnya dia dapat melaksanakan prinsip tanpa dia memberi kesan kepada kehidupannya sebagai seorang yang cukup bermanfaat kepada masyarakat. Okey, mungkin ini sebagai penutup ataupun pengguluran dari doktor. Uh, Tempoh pilihan raya kampus akan datang sekitar 2 ke 3 minggu lagi. Jadi apa nasihat doktor kepada pelajar sepanjang tempoh pemilihan ini? Dan pengguluran doktor lah. Ya, okey. Nasihat saya kepada pelajar yang akan menghadapi PRK, pilihan raya Kampus. kampus kan? Pilihan raya kampus. Nasihat saya kepada pelajar adalah untuk kita kembali align kita punya kefahaman. Kita kembali ke landasan kita yang sebenar. Iaitu kita memahami ilmu itu sebagai suatu perkara yang akan menerbitkan hikmah. Di situ dia akan menyebabkan kita akan lebih faham bahawa kita dalam pemilihan menjadi seorang pemimpin pelajar, menjadi seorang yang akan terlibat dengan tanggungjawab-tanggungjawab yang besar, terlibat dengan pentadbiran universiti, terlibat dengan program-program besar di universiti, kita tidak boleh kosong dalam ilmu. Kita perlu mempunyai tahap kefahaman yang tinggi, kita perlu mempunyai prinsip-prinsip yang jelas yang perlu kita raikan. Dan
tolong jadikan pensyarah sebagai tu apa, sebagai panduan kita. Tolong jadikan pensyarah sebagai pemimpin. Kadang-kadang kita melihat pelajar ini mereka buat sendiri tanpa panduan daripada pensyarah. Kita faham pensyarah ini seorang yang sibuk. Pensyarah ini seorang yang kadang-kadang tidak mempunyai masa yang baik. Tetapi sekiranya sesuai pada waktunya, sekiranya sesuai pada ketikanya, kena dengan pensyarah yang memang mempunyai kesedaran untuk membantu, nescaya kita pasti bahawa kan ada apa kerjasama antara pelajar, pemimpin pelajar dengan pensyarah. So daripada situ, tindakan kita sebagai seorang pemimpin pelajar akan lebih terpandu, akan lebih berhikmah dan sebagainya. Itu yang pertama, maksudnya kerjasama dengan pensyarah. Kesedaran bahawa sebagai seorang kita kata pemimpin mahasiswa, sebagai seorang pemimpin mahasiswa, jangan bawa naratif-naratif yang tidak sebenar ataupun kita kata naratif palsu. Bawalah isu-isu sebenar masyarakat. Kadang-kadang kita perlu lihat mana sebenarnya isu yang sebenar yang perlu kita bangkitkan. Antaranya adalah kesedaran masyarakat, kesedaran mahasiswa itu sendiri dalam menuntut ilmu. Sekiranya kita lihat sekarang ni pelajar-pelajar kita terlalu manja, terlalu fragile. Itu yang selalu kita sebut tentang healing, sikit-sikit nak healing, sikit-sikit nak healing. Ataupun nak mudah dalam kerja. Even ada yang sanggup menggunakan AI untuk buat kerja kursus, untuk apa menulis dan sebagainya menggunakan AI tanpa panduan, ataupun meminta agar dipermudahkan. Sikit-sikit kalau kita tengok kan, orang lain cuti sebab perayaan lain, tapi kita juga nak cuti. Ikut-ikut ke? Okey, saya tak sebut secara khusus, tetapi kita mahasiswa kita sampai pada tahap itu. Pada tahap yang mana kita melebihkan cuti itu berbanding keinginan kita untuk belajar. Kalau kita bercuti untuk kita meluangkan masa bersama dengan keluarga, itu tiada masalah. Kalau kita bercuti untuk kita memberi manfaat kepada orang lain yang lebih memerlukan, itu tiada masalah. Tetapi kalau kita bercuti untuk tonton Netflix sebagai contoh, ataupun menghabiskan masa dengan apa perkara yang tidak berfaedah, gaming tengah-tengah malam sebab esok cuti kan, jadi boleh game sampai sampai pagi. Itu adalah satu kesia-siaan yang sebenarnya bagi saya sebagai seorang pemimpin mahasiswa, perkara ini perlu ditekankan. Bukannya kadang-kadang kita menyebut isu-isu yang saya tak nak mention isu itu secara khusus, tapi isu yang bukannya berpunca daripada masalah universiti, bukannya berpunca daripada masalah mahasiswa. Kadang-kadang isu itu adalah masalah negeri. Isu itu adalah masalah pentadbiran yang jauh Luar lebih besar, luar bidang kuasa lah. luar bidang kuasa kita. Perjuangkan isu yang lebih realistik, isu yang lebih kena dengan konteks UMS, dalam konteks mahasiswa, dalam konteks universiti, maka di situ anda akan tampil sebagai pemimpin yang sebenar, yang membawa naratif yang sebenar, bukannya naratif palsu, Okay, doktor. bukannya. Seminit Okey. untuk penggulungan, doktor. Jadi untuk penggolongan bagi saya adalah satu perkara yang penting untuk kita melihat perkara ini sebagai satu perkara yang apa sebagai satu perkara yang dekat lah. Sebagai satu perkara yang utama, iaitu kita kembali kepada masalah ilmu. Masalah ilmu bukan ilmu untuk menjadi seorang yang narsistik, menjadi seorang yang hanya pentingkan diri sendiri, pentingkan kelompok ataupun keluarga sendiri, tetapi kita kembalilah kepada ilmu yang akan menerbitkan hikmah. Ilmu yang akan menjadi panduan kepada kita, panduan kepada masyarakat dan panduan kepada keluarga kita. Itulah yang saya rasa semuanya sekiranya kita faham, sekiranya kita mampu untuk menyeimbangkan kehidupan-kehidupan kita yang pelbagai ini sebagai seorang penuntut ilmu, mahasiswa, sebagai seorang anak dalam keluarga, sebagai seorang anggota dalam masyarakat, maka kita akan menjadi seorang yang lebih baik
dan seorang yang akan mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih dokter sudah datang. Saya ucapkan dulu. Jadi kalau di masa akan datang kita jumpa lagi. Jadi terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih untuk sesi ini. Kita akan jumpa pada sesi yang kedua. Terima kasih semua.